tanda kuasa yang Maha Esa memberi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. Malaysia negara kedua terbaik di ASEAN dalam Indeks Prestasi Logistik LPI Bank Dunia 2023. Kedudukan negara di tempat ke-26, lonjakan 15 anak tangga berbanding tempat ke-41 pada tahun 2018. LPI meliputi pandangan terkini mengenai prestasi logistik perdagangan di 139 negara yang dapat bantu negara kenal pasti menambahbaikan untuk tingkatkan daya saing. Ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit Malaysia ke China diramal lebih tinggi tahun ini. Jangkaan hasil peningkatan kerjasama perdagangan dengan Republik itu termasuk pemeteraian MOU antara MPOB dengan Dewan Perniagaan China. Ini dapat meningkatkan keyakinan China terhadap minyak sawit Malaysia sekaligus membolehkan Malaysia kuasai pasaran negara tembok besar itu. China pasaran ekspor minyak sawit kedua terbesar Malaysia tahun lalu. 30 rakyat Malaysia di Sudan telah meninggalkan negara itu. Mereka menaiki kapal tentera laut Arab Saudi menuju Jeddah. Perjalanan dari pelabuhan Sudan merentas Laut Merah dijangka ambil masa 12 jam. Kesemua rakyat Malaysia itu tiba di pelabuhan Sudan malam semalam selepas menempuh perjalanan 30 jam dari Khartoum. Ini membabitkan laluan sejauh 1,233 kilometer. Ini pula situasi tanah runtuh di sekitar Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Polis sahkan runtuhan kecil berlaku di kawasan itu malam semalam. Tanah bergerak hingga ke kawasan pagar Institut Integriti Malaysia. Kerja-kerja pembersihan lokasi tanah runtuh itu bermula petang tadi. Ini membabitkan pemasangan tarpaulin sheet di kawasan cerun runtuh. Tujuannya mengelak resapan air hujan terus ke tanah. Pemasangan tilt sensor bagi memantau pergerakan tanah pula dijangka bermula esok. Saudara, cerucuk besi akan dipasang sekitar kawasan runtuhan Jumaat ini. Ketika ini, kanvas dipasang untuk tutup lokasi runtuhan, namun ia mungkin tidak dapat dikurangkan risiko bahaya. Polis percaya aliran air dan takungan air atau mendapan antara punca insiden. Menteri Kerja Raya pula nyatakan ada kebocoran pada sistem perpaipan bekalan air di kawasan tanah runtuh itu. Ini mengakibatkan tanah alami ketepuan tinggi. Seterusnya, menambah daya sisi kepada tembok penahan sedia ada daripada jenis contiguous micropile. Sebahagian tembok penahan itu runtuh bersama cerun. Sementara itu, JKR mahu lakukan semakan lanjut terhadap lukisan terbina struktur tembok penahan sedia ada di kawasan tanah runtuh itu. Dokumen tersebut diperlukan daripada pemilik bangunan terlibat bencana berkenaan. Dalam pada itu, lebih 100 kes tanah runtuh di sekitar Parlimen Segambut dilaporkan tahun lalu. Bagi mengelak kejadian sama berulang, DBKL digesa fokus tangani isu hakisan dan tanah runtuh dengan lebih berkesan. Ini termasuk menyediakan tenaga pakar dalam bidang berkenaan. Laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling EIA bagi projek tambakan laut Selatan Pulau Pinang PSI diluluskan. Bagaimanapun, Jabatan Alam Sekitar tetapkan 71 syarat termasuk keperluan terus melaksanakan skim Pelan Pengurusan Impak Sosial dan Pelan Induk Pengimbangan Ekologi. PSI, projek pembangunan 3 pulau buatan berkeluasan kira-kira 1,700 hektar di perairan pematang damar laut. Kerja-kerja penembakan akan bermula suku ketiga tahun ini. Sarawak aktifkan pangkalan hadapannya bagi menghadapi cuaca kering yang dijangka berlalutan hingga September ini. Tujuannya memudahkan penyaluran bantuan air minuman di kawasan luar bandar yang terputus bekalan, juga bantuan air tangki dan air botol sepanjang kemarau. Sebelum ini, pangkalan hadapan hanya melibatkan bantuan bekalan makanan kering ketika banjir. 8 lokasi seluruh negara diramal alami suhu maksimum 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut.
Amaran tahap 1 dengan status berjaga-jaga itu dikeluarkan oleh Malaysia petang tadi. Di semenanjung tanah air, lokasi terlibat ialah Tanah Merah, Pasir Mas dan Besut, juga Kubang Pasu, Kota Sar, Padang Terap dan Pendang. Di Sabah, kawasan terbabit ialah Nabawan. Jumlah kemalangan yang dicatat menerusi UPS Selamat 20 terus meningkat pada hari ke-6 pelaksanaannya, iaitu semalam 1,756 kes direkodkan, pertambahan 205 kes berbanding hari sebelumnya. Kes kemalangan yang dicatat babitkan 2,011 kenderaan pelbagai jenis. Paling tinggi melibatkan kereta dengan 1,388 kes atau 69%. UPS Selamat 20 dilaksana 7 hari hingga hari ini. 204 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan IPD Kulim sempena UPS Selamat 20. Turut dicatat 1 kes kemalangan melibatkan motosikal dan 81 kenderaan rosak dialihkan bagi melancarkan pergerakan trafik. Penugasan memantau aliran trafik bagi mengelak kesesakan dan kemalangan juga diteruskan. 1,058 notis dikeluarkan JPJ Wilayah Persekutuan babitkan pelbagai kesalahan dalam 4 operasi khas motosikal sempena Aidilfitri di beberapa lokasi strategik di ibu kota. Kesalahan yang dikenal pasti termasuk tiada lesen memandu tamat tempoh dan tidak pamer pelekat P. Operasi melibatkan pemeriksaan 2,454 kenderaan. 3 lagi suspek termasuk seorang wanita ditahan. Polis berhubung kes melarikan seorang lelaki di Terminal Bas Shahab Perdana Alostar Isnin lalu. Suspek berusia 39 hingga 42 tahun ditahan di Alostar, Jitra dan Changlun, menjadikan jumlah tangkapan berkaitan kes itu setakat ini adalah 4. Kesemua suspek dibereman sehingga 1 Mei ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 362 Kanun Keseksaan. 4 warga tempatan yang melakukan rompakan di pelantar minyak 0.7 Batu Nautika Timur Laut Jeti Pelabuhan Tanjung Langsat Johor berjaya ditahan. Kesemua suspek berusia 27 hingga 47 tahun dikesan menggunakan bot gentian kaca untuk mencuri kabel logam di bawah pelantar Aurora Producer One. Mereka dibereman 5 hari hingga Sabtu ini. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya di hempak pokok tumbang di Sungai Petani, Kedah malam tadi. Mangsa S. Kartigesu, 52 tahun, yang tersepit di bahagian pemandu meninggal dunia di tempat kejadian. Seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 9 bulan ditemukan meninggal dunia dalam kolam renang milik datuknya di Tambun Ipoh. Mangsa ditemukan bapanya sebelum dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal akibat lemas. Siasatan dibuat mengikut Seksyen 33 Akta Kanak-Kanak 2001 / Akta 611 iaitu membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan. Jenazah Profesor Wanita Melayu pertama Puan Sri Profesor Emeritus Dr. Fatimah Hamid Don selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Medan petang tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di Hospital KPJ Tawakal Ibu Negara awal pagi tadi. Tokoh pendidikan itu menghidap strok sejak setahun lalu. Selain demam dan selsema, subvarian COVID-19 Arcturus bawa gejala baharu sakit mata. Di Malaysia, 12 kes subvarian itu dicatat setakat ini pertama di Sarawak bulan lepas. Lonjakan kes dalam masa 2 minggu menuntut SOP pencegahan penularan dipatuhi. Juga ambil vaksin dos penggalak, warga emas, ibu mengandung dan kanak-kanak paling berisiko dijangkiti. Baik, susulan isu pencemaran ethylene oxide dalam mi kari putih Penang Ahlai dan Indomie perisa ayam special, Kementerian Kesihatan arahkan tarik balik secara sukarela produk berkenaan dari pasaran. Ini membabitkan produk bertarikh luput 25 Ogos 2023. Arahan turut dikeluarkan untuk tindakan tahan uji dan lepas bagi Indomie perisa ayam special buatan Indonesia di semua pintu masuk negara. Anggota Majlis Keselamatan PBB digesa mendekan pihak terlibat konflik di Sudan meredakan ketegangan dan kembali ke meja rundingan. Setiausaha Agungnya, Antonio Guterres berkata,
Gencatan senjata 72 jam perlu dihormati dan mahu puak bertelagah menamatkan segera pemusuhan. Konflik tidak seharusnya diselesaikan di medan perang hingga mengorbankan nyawa rakyat. Di Kenya, jumlah kematian ahli ajaran sesat di negara itu kini meningkat kepada 90 mangsa. Media tempatan melaporkan pengikut ajaran sesat itu dituntut berlapar sekiranya ingin bertemu Tuhan. Lebih memilukan apabila sebahagian besar mangsa ajaran sesat Gereja Good News International adalah kanak-kanak. Operasi mencari baki mangsa yang maut dihentikan sementara susulan semua rumah telah dipenuhi mayat. Angka kematian insiden letupan balai polis di Kabul, Pakistan meningkat kepada 17 orang. Individu cedera pula lebih 55 orang. Letupan berkembar pada petang Isnin turut memusnahkan bangunan balai berkenaan. Punca letupan masih disiasat. Washington sertai 9 negeri lain di Amerika Syarikat yang haramkan penggunaan senjata separa automatik. Ia selepas undang-undang melarang penjualan, pemindahan, pengedaran, pembuatan senjata api model AR-15 dan AK-47 dikuat kuasa serta-merta. Senjata serangan itu banyak digunakan dalam insiden tembakan rambang. Jemaah haji harus lengkap vaksinasi COVID-19 bagi mendapatkan permit tunai ibadah itu musim ini. Jemaah perlu menerima suntikan vaksin itu 10 hari sebelum musim haji. Agihan permit haji bagi tahun 1444 Hijrah akan bermula 5 Mei ini. Joe Biden akan pertahan jawatan bagi penggal kedua pada pilihan raya Presiden 2024. White House menyatakan rekod kesihatan Biden menunjukkan mentalnya sihat dan sedia menggalas tugas sebagai Presiden. Bekas Presiden Donald Trump juga umum sedia bertanding untuk kembali mengisi pentadbiran White House. Sementara itu, menjelang pilihan raya umum Thailand 14 Mei ini, pemilih luar negara mula mengundi di pejabat kedutaan dan konsulat agung sejak Selasa. Proses itu akan berakhir 5 Mei bagi memastikan kertas undi sampai di Thailand pada hari pengundian. Terdapat 115,139 warga Thailand berdaftar sebagai pengundi luar negara. Syarikat pembuat mainan terkenal, Mattel, memperkenal Barbie Syndrome Down sebagai usaha menjadikan rangkaian anak patungnya lebih inklusif. Permainan itu dihasilkan dengan kerjasama Persatuan Syndrome Down Kebangsaan di Amerika Syarikat. Anak patung itu gayakan gaun bermotif rama-rama, berwarna kuning dan biru yang sering dikaitkan dengan kempen kesedaran Syndrome Down. Percubaan sebuah syarikat Jepun mencipta sejarah firma swasta pertama melakukan pendaratan di bulan gagal. Firma iSpace berkata, usaha itu tidak menjadi kenyataan apabila Hakuto R Mission 1 terhempas di permukaan bulan. Ia selepas komunikasi dengan Hakuto R Mission 1 terputus kira-kira 25 minit sebelum percubaan mendarat dilakukan. Insiden menjadi penamat mengecewakan selepas pelancaran kapal angkasa menerusi roket SpaceX Falcon 9 Disember lalu. Harga runcit petrol dan diesel mulai tengah malam ini hingga 3 Mei kekal seperti minggu lalu. RON 97 RM3.35 seliter, RON 95 pula RM2.05 seliter, manakala diesel RM2.15 seliter. 30 April tarikh akhir untuk pembayar cukai yang tidak menjalankan perniagaan kemuka borang nyata BN secara manual. Menerusi e-filing pula pada 15 Mei. Segera kemuka BN serta bayar baki cukai pendapatan dalam masa ditetapkan untuk elak penalti dan dikenakan kenaikan cukai. Juga kemas kini maklumat diri dan perbankan untuk kelancaran proses bayaran balik cukai. Layari www.hasil.gov.my untuk maklumat lanjut. Ancaman siber yang menyasarkan perniagaan di negara ini melonjak 197% tahun lalu. Menurut Kaspersky, trend peningkatan turut dicatat di Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Jelas penyedia keselamatan siber dan antivirus global itu
Lebih 13.3 juta serangan laman sesawang direkod pada 2022 berbanding lebih 9.1 juta pada tahun 2021. Negara Asia Tenggara catat peningkatan lebih 3 kali ganda selepas perisian itu, berjaya sekat hampir 890,000 serangan cyber tahun lalu. Pertumbuhan industri aero angkasa terus disokong. Salah satu caranya mewujudkan persekitaran kondusif. Ini penting bagi menarik lebih banyak pelaburan, juga menghasilkan pertumbuhan mampan. Tingkatkan kecekapan dan produktiviti jadi fokus Telekom Malaysia Berhad tahun ini. Tujuannya, dibanding jangkaan kelembapan ekonomi dan kos perniagaan lebih tinggi. Peluang-peluang baru akan diteroka termasuk keselamatan siber, rangkaian penyampaian kandungan dan pusat data. Ini penting untuk berdaya saing dan terus berada di hadapan. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini bersama Andy, Reza Rohadian dan Megaret Gampang untuk paparan lebih komprehensif di Berita Perdana. Saya Syarul Islam, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.